KPM. Wah, banyaknya dapat anugerah cikgu ni. Apa ni? Menerima anugerah Maulidur Rasul tahun 2006. Ui, dapat juga anugerah guru co-curriculum terbaik juga di Malaysia. Ui, apa ni? Membuat misi bantuan kemanusiaan di Aceh, Pakistan. Banyaknya cikgu ni mesti hebat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan co-curriculum Didik TV KPM. Baik, seperti biasa kan, hari Isnin hingga Jumaat tepat 6 petang, anda akan bersama dengan saya Akmal Nazri untuk kita kenali apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh badan beruniform tersebut. Dan seperti hari ini, anda dapat lihat saya memakai baju apa? Yes, Bulan Sabit Merah Malaysia. Baik, tadi kan Akmal ada tengok penganugerahan lah yang cikgu ni dapatkan dekat belakang tu. Banyak, sangat banyak. Luar biasa lah cikgu ni. Agak-agak tahu tak siapa yang saya maksudkan? Ada dapat teka? Ada dapat teka? Tak tahu kah? Hayya, jangan risau. Jom kita tengok profil guru hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita panggil Cikgu Murugan. Yeah. Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Saya nampak cikgu macam resah dan gelisah. Saya tahu sebab apa? Sebab cikgu punya teks kat saya kan. Nak jadi balik. Takut cikgu. Bagus. Okey. Cikgu, seperti biasalah kan, sebelum kita nak mulakan apa yang kita belajar hari ini. Katanya pengasas Palang Merah Henry Dunant, betul saya sebut? John Henry Dunant kata ada keluarkan buku cikgu. Sebab tadi saya baru research tadi. Betul ke cikgu? Betul Akmal. Okey, sila kongsikan bersama dengan kita semua. Yang lalu, Akmal dah tahu pengasas Palang Merah, Bulan Sabit Merah adalah John Henry Dunant. Betul. Ingat Yap. Henry Dunant. John Henry Dunant adalah pengasas ataupun bapa Palang Merah Bulan Sabit Merah sedunia. Sekembalinya beliau dari peperangan. Dia bukan pergi perang, dia pergi bantu. Kebetulan berada di kawasan perang. Tahun 1859, Perang Salvarino di perkampungan Salvarino, sempadan Itali, Switzerland, dan Henry Dunant kembali ke Geneva dan menghasilkan menulis buku. Tulis buku 3 tahun. Okay? It's not 1 year, 3 years. Dan dia terbitkan buku itu pada tahun 1862. Tapi buku tu, Akmal, percaya tak, meletup satu dunia, satu Eropah. Sebab orang tak pernah jumpa buku macam itu. Kerana dia mengisahkan sejarah perang, apa berlaku di medan perang, penderitaan, kesengsaraan perang, dan akhir sekali John Henry Dunant memberi cadangan. Kalau perang, apa patut kita buat? Sebelum perang, apa patut kita buat? So that dia menjual idea. Dan John Henry Dunant bawa idea-idea itu ke seluruh kota-kota Eropah. Dia travel. Dia jumpa pemimpin, dia jumpa maharaja, dia jumpa permaisuri, dia jual idea. Orang pun kagum dan ini membawa dia kepada Henry Dunant untuk berjumpa dengan satu persatuan kebajikan di Geneva, bermesyuarat pada tahun 1863 dengan akhirnya terbentuklah Jawatan Kuasa 5 yang membawa kepada penubuhan Palang Merah sedunia. Tapi cikgu, sejujurnya cikgu pernah baca tak buku itu? Cikgu pernah jumpa tak? Saya pernah baca sebab saya selalu ajar subjek ini di mana-mana saja saya ajar subjek. This is one of my favorite subject dalam Bulan Sabit Merah. Nice. Dalam Bulan Sabit Merah ada banyak subjek untuk ahli. Antaranya ini adalah satu pendidikan dikenali sebagai pendidikan Palang Merah. Okay, Education in Red Cross, Red Crescent. When you study that,
akan jumpa cerita ini. Okey. Okey. Baik, itu serba sedikit mengenai sejarah bulan sabit merah Malaysia. Cikgu, saya Tercekik Akmal. Kenapa ni Akmal? bukan sakit tekak. Ya, itu dia kita nak belajar hari ini iaitu babnya tercekik. Betul cikgu? Saya pasti ini sangat topik yang sangat saya rasa semua kena tahu ni. Kalaulah tiba-tiba kita ada dekat kedai makan kan, orang itu tiba tercekik sebab kita bila ada ilmu kita boleh tolong orang tu, betul cikgu? Betul. Jadi cikgu mungkin boleh terangkan di dalam bab tercekik yang kita nak belajar sekejap lagi apa yang kita akan belajar cikgu. Dengan kata kita ada buat simulasi juga. Yes, simulasi. Hari ini ada 2 simulasi. Okey. Sebelum tu mari kita tengok definisi tercekik. Okey cikgu, silakan. Tercekik adalah halangan dalam sistem pernafasan Aha. yang disebabkan oleh makanan atau benda asing Okey. yang menghalang kemasukan oksigen ke dalam badan, ke sel-sel dan organ-organ penting. Okey. Okey, itulah definisi dia. Very simple definition. Ah. Apabila ada halangan, Okey. makanan yang menyebabkan halangan itu atau benda asing yang menyebabkan halangan itu. Bila halangan berlaku, apa tak boleh masuk Akmal? Oksigen. Kalau oksigen tak masuk, oksigen tu tak sampai ke sel-sel tubuh badan kan? Ya. So bahaya ke tak bahaya? Sangat-sangat bahaya cikgu. Boleh membawa maut Akmal. Betul. So, take care. Ya. Apakah universal sign for tercekik? Oh, apa dia cikgu? Itu dia. Kalau orang tercekik, gini lah. Oh. Dia akan buat gini. So, Okey. itu tanda dia sudah tercekik. So, di mana saja you pergi, kalau orang tercekik, cuba Akmal buat. Okey. Okey? Itulah universal sign for tercekik. Itu saja. You got it? Got it, cikgu. Nanti masa kita tengok simulasi kemudian, kita akan tengok mangsa kita akan tercekik, bagaimana dia menunjukkan tanda-tanda tercekik tersebut. Cikgu, boleh saya lepaskan ke? Boleh Akmal. Cikgu tak cakap stop pun tadi. Saya terlupa. Okey, Aging okey. factor. Aging factor. Cikgu, ini. Ah, What is this? Akmal, Ya. inilah alat yang kita guna untuk mengajar coki. Oh? Okey, kalau tercekik, okey, kita akan gunakan ini untuk educate public. Kalau tercekik, macam mana kita nak mengatasi, bagaimana kita nak mengurus. Okey, tercekik bukannya penyakit, itu satu kejadian. So, kita akan gunakan alat ni namanya anti-choking trainer kit. Anti-choking trainer kit. Kita akan pasang ini pada mangsa dan semasa buat simulasi, you akan tengok macam mana mangsa gunakan ini menyelamatkan dirinya sendiri dengan seorang dan juga dengan bantuan. So that alat ini akan menjadi panduan untuk kita menggunakan dan menyaksikan tercekik ini bagaimana yang boleh diuruskan. Okey, dengan sendiri pun boleh buat juga Boleh. Tapi cikgu, saya ada satu soalan yang cukup penting yang ramai nak tahu. Adakah model simulasi masih sama ke atau orang lain cikgu? Saya kena tunggu dan lihat. Cikgu, boleh kita bagi lain pula lah Lain Ya, sebab sebelum ni dah lebam-lebam. Alamak. Sebelum ni dah luka-luka, kita bagi lain pula lah cikgu Boleh ke cikgu? Sedihlah saya. Okey, baik, jadi nak tahu siapakah model simulasi yang kita akan buat sekejap lagi selepas ini dalam co-curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita masih menyaksikan co-curriculum Didik TV KPM. Okey. Wah, hebatlah cikgu, sebenarnya ada bakat terpendam. Cikgu nak jadi host ke? No, Akmal. Kenapa, Periuk cikgu? nasi Akmal akan tergugat. Cikgu, saya kan tak lama lagi akan gantikan tempat cikgu. Ya. Tak ada. Lepas pencin lah. Lepas pencet. Okey, tadi kita dah belajar dah mengenai sejarah bulan sabit merah Malaysia cikgu. Dan juga kita dah tahu bab yang kita nak belajar hari ini iaitu tercekik. Dan agak-agak dah boleh teka dah siapa model simulasi kita untuk episod kali ini. Cikgu rasa siapa cikgu? Sedih saya.
Sedih. Kenapa cikgu sedih? Kesian saya. Model tu asyik sama. Aha. And then cedera dia bukan satu. Pelbagai kecederaan dia alami. Ya. Kesian. Dah lah cikgu, dah lah tak dibayar kan. Jadi kita jemput dia. Cikgu Badrul kita. Alright, apa khabar cikgu? Okey. Okey, baik. Jadi cikgu tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kita punya pembelajaran bagi bab tercekik untuk badan beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia bersama dengan Cikgu Murugan. Silakan. Terima kasih Akmal. Tadi Akmal, Ya. saya dah cerita alat trainer. Betul. Trainer kit ni untuk cokit. Tapi Yap. Akmal, kalau kita perhatikan, mangsa ni boleh urus sendiri. Sepatutnya mangsa boleh buat urus sendiri tercekik. Okey. Tapi untuk menampakkan, untuk menunjukkan kepada anda semua, saya gunakan alat ini. Okey. Mangsa, tolong pakai. Okey. Ini orang kata simulasi ya. Ini simulasi ya kawan-kawan semua. Okey, para pelajar dan Akmal, fokus di sini ya. Okey. Okey, ini adalah anti choking trainer kit. Okey, saya pasang pada mangsa supaya kita dapat lihat dengan jelas. Kalau kita seorang saja di rumah, di asrama atau di mana-mana dan tercekik. Mangsa tercekik. Apakah universal sign for tercekik mangsa? Ini dia. Okey, Akmal. Very good. Okey, dalam posisi ini, itu ialah tanda tercekik. Okey? Universal sign, Okey, cukup. So, ini saya andaikan bahagian perut. Okey. Dan ini adalah pusatnya. Pusat kita lah. Alright? Ini adalah mulut. Ataupun trakea kita kan? Dan di sini ada benda asing. Ini ada benda asing. Sudah ada di sini. Okey. Apabila mangsa mengurus diri sendiri, tak ada orang. Dia seorang. Tak ada orang memberi sebarang bantuan. So, mangsa akan cuba buat sendiri. So that kita dapat lihat kalau kita seorang, bagaimana kita nak urus diri sendiri, menyelesaikan masalah tercekik pada diri kita sendiri. Fenomena ini selalu berlaku di mana? Asrama. Kita tinggal di hotel. Kita ada di rumah seseorang bersendirian. Tercekik. Kalau tercekik, you tak boleh cakap. Betul? You tak boleh cakap. Ya. You tak boleh batuk. You tak boleh call. You ada handphone mahal-mahal. You tak boleh call. So, jangan panik. Jangan panik. Relax. Dan uruslah diri sendiri. Sekarang kita simulasi pertama. Saya akan tunjukkan bagaimana mangsa urus diri sendiri. Okey? Silakan mangsa. Nombor 1, ambil posisi. Ambil posisi dan carilah kerusi atau meja yang selari dengan kita. Okey? Dengan saiz mangsa. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah sampai ke paras perut. Itu tips dia Itu tips. Okey. Okey. Seterusnya Akmal dan para pelajar sekalian, kerusi tu, meja tu mesti keras. Jangan yang lembut plastik. Kenapa cikgu? Sebab mangsa akan jatuhkan bahagian perut di kerusi ini. Kalau kerusi tu lembut, tidak memberi tekanan. Dan kerusi plastik itu akan patah lah. Patah. Lagi bahaya. Lagi bahaya. Cucuk perut. Okey. Okey. Tengok posisi jarak kaki. Okey. Tangan ni adalah untuk memberi tekanan saja. Bila dia melepaskan tangan tu, perut tu akan kena pada kerusi dan memberi impak pada perut dan gas akan ditolak ke atas supaya benda asing tu keluar dengan sendiri. Kadang-kadang dalam satu percubaan benda asing boleh keluar. Kadang-kadang dua percubaan terpulanglah kepada how strong is the mangsa. Okey. Okey? Silakan. Okey. 1, 2, 3. Tak keluar. 1, 2, 3. Hui. Something keluarlah Akmal. Cuba tengok Akmal. Saya rasa macam pisang goreng cikgu. Wow. Ada pisang goreng. Malam dia pergi kedai pisang goreng. Cikgu, dia makan dia telan ke dia kunyah ke apa sebenarnya cikgu ni? Oh, hebat Okey. betul. Cikgu boleh buat lagi sekali tak cikgu? Saya nak tengok macam mana. Boleh ke? Boleh, Okey, kita tengok boleh. lagi sekali Perhatikan betul-betul. Perhatikan Pastikan dua betul. yang kerusi keras cikgu Macam kerusi kayu boleh kan? Boleh. Kerusi meja yang
selari tinggi, sama tinggi dan mestilah keras. Mesti keras. Supaya memberi impak Aha. pada tekanan mangsa. Mari kita tengok fokus dan kalau boleh mangsa tunjuk perlahan-lahan. Ambil jarak. Cubaan pertama. 1. Cubaan 2. Cubaan ketiga. 1. Oh. Hebat sekali. Okey. Rasa lega? Apa? Oh, macam tu cara dia, cikgu. Okey, tapi cikgu, saya pernah tengok orang buat lah kan. Dia ada tepuk-tepuk dada, dia macam batuk-batuk kan untuk nak keluarkan apa yang dia tercekik. Itu cara yang betul atau salah sebenarnya? Very good question, Akmal. Selalunya orang panik. Okey, Bila panik, dia tak tahu nak buat apa. betul? Okey? Jangan panik. Okey? Nombor 2, cuba batuk. Cuba batuk sekuat-kuatnya, sekerap-kerapnya. Bila you batuk, benda asing yang ada tu akan keluar. Kita cuba ikhtiar lah, itu namanya ikhtiar. Kita berusaha untuk mengeluarkan benda asing. Kalau you tak panik, you batuk, mudah-mudahan dia keluar lah. Kalau degil, tak nak keluar, barulah kita gunakan kaedah menekan abdomen, bahagian perut ni. Dan keluar sendiri. Tengok mangsa boleh urus sendiri kalau dia tak panik. Ini mangsa yang tak panik. Okey. So, dia boleh urus sendiri dan mengeluarkan benda asing tersebut. Nak tahu macam mana langkah seterusnya, kita kena apa dulu, cikgu? Rehat. Okey, kita berhenti rehat dulu. Kita akan sambung balik kita punya pembelajaran bagi bab tercekik ini selepas ini dalam Kokurikulum Didik TV KPM! selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Tadi kita dah belajar bagaimana kalau seseorang itu tercekik tanpa ada bantuan. Nampak senang je. Kalau kita tak panik, insya-Allah semuanya kita boleh atasi kan masalah itu. Okey, dan sekarang ini tadi cikgu ada cakap kan, kali ini kita nak buat simulasi bagaimana kalau ada bantuan. Jadi cikgu, silakan. Okey, Akmal. Ya. Boleh tolong saya? Tolong apa cikgu? Alihkan kerusi itu. Tak naklah cikgu. Tolong, Akmal. Boleh. Tak ada masalah. Saya alihkan dulu cikgu. Okey. Okey. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Alright. Para pelajar, guru-guru dan ibu bapa sekalian, tidak ketinggalan Akmal. Yap. Model ni dah siap pakai choking, anti-choking tourniquet. Dia dah siap pakai sebab kita tunjuk dengan alat ni supaya anda lebih faham. Okey? Apakah universal sign for tercekik? Okey, itu universal sign. Alright. Tuan-tuan kena faham, kalau tanda itu mangsa tercekik. Sekarang cuba buat universal sign mangsa saja. Okey. Bila dah ada keadaan macam ni, kita audience, kita di luar kena faham. Dia dah tercekik kerana Cik, boleh cakap? Cik, cuba batuk. Dia tak boleh cakap, tak boleh batuk. Tolong turunkan tangan, langkah pertama. Okey. Nombor 2. Okey, buka sedikit kaki dia. Alright. Condongkan mangsa ke bawah. Kepala ke bawah, kepala ke bawah. Okey, tengok tapak tangan saya. Okey, tepuk berapa kali Akmal? 3? No. Oh. 5 kali. 5 kali. Okey. Janganlah terlalu kuat, jangan terlalu lembut. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang apabila kita tepuk makanan itu, benda asing itu boleh keluar. Okey, kadang-kadang. Kadang-kadang. Selalunya tak keluarlah. Okey, sekarang saya nak tunjuk bagaimana kita nak mengusahakan untuk mengeluarkan benda asing tu. Ada teknik dia. Okey, Akmal tengok bersama-sama saya dan buat bersama-sama saya. Okey. Tengok tangan macam ni. Okey. Ibu jari masuk ke dalam. Okey. Okey. Tengok sini. Bahagian ni kena naik. Ini kena naik sikit. Ini turun sikit bawah. Okey. Okey. You got it? Ini naik.
Inilah yang akan bakal masuk dalam pusat kita untuk menolak ke dalam. Okey? Alright. Tengok. Alright. Ini simulasi ya. Okey. Ini ialah ibarat pusat kita. Okey. Okey. Saya letak di sini bahagian yang jari saya, ibu jari saya yang naik ini letak di sini. Okey? Alright. Alright. Kiraan pertama. Kadang-kadang percubaan 1 sudah keluar. Percubaan 2 belum tentu. Percubaan 3 keluar. Cuba kita tengok yang ini. Up. Tak keluar. Up. Tak keluar. Cuba tengok yang ini. Hup. Keluar tak, Akmal? Keluar, cikgu. Keluar, ha? Ya. Oh, legalah dia rasanya. Oh. Understand? Okey? Kalau tuan-tuan boleh buat cara ini, mangsa akan selesa. Selepas benda asing keluar, Akmal, Ya, saya. ambil kerusi, Akmal. Kerusi ya. Tak di belakang. Okey. Bagi mangsa duduk dan relax. So, mangsa tengok. Selesa sekarang. Okey? Inilah kaedah yang kita gunakan untuk mengeluarkan benda asing. Jadi cikgu, kita dah belajar dah 2 teknik kan apabila orang itu tercekik. Yang pertama, seseorang itu tidak ada bantuan. Macam mana kita dah nampak. Dan yang kedua pula, apabila ada bantuan, macam mana kita nak bantu si mangsa. Betul cikgu? Jadi apa yang cikgu boleh rumuskan hari ini? Silakan. Rumusan, Akmal, very simple. Jangan panik. Okey. Jangan panik. You tak panik, semuanya berjalan dengan lancar. Ya. 1. Nombor 2, tercekik, cuba batuk sekuat-kuatnya. Batuk. Okey. Batuk. Batuk. Kadang keluar. Kalau tak boleh, barulah cari kerusi meja. Kalau ada orang di rumah yang boleh membantu, berilah bantuan. Sebab itulah ilmu mesti ada. Skill, Ya. kemahiran mesti ada. Anda dah lihat di sini hari ini. Yap. So, gunakan ilmu ni, simpan. Bila perlu, gunakan. Itu kesimpulan saya hari ini. Ya. Okey, Akmal, the moral value is apabila tengok orang tercekik, tengok Dia punya universal sign. universal sign dia. Kalau kita tengok sesiapa di merata tempat, dia tunjuk tanda ini, jangan lalai. Jangan buat tak nampak. Ya. Jangan buat tak faham. Universal sign ini sudah tanda mangsa tercekik. Kita cepat-cepat lari, Dan bantu. memperkenalkan diri dulu Oh, okey. dan membantu. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Murugan dan juga model kita. Sekarang macam mana, okey? Lain kali jangan makan pisang goreng dah lah. Makanlah cekodok ke, kuih ketayap ke, boleh lembut sikit kan. Okey, jadi diharapkan anda semua dapat info lah kan apa yang cikgu kongsikan kepada anda semua. Nampak tak? Tak rugi kan apabila anda memberi masa setengah jam kepada program kurikulum ini sebab kami mengajar anda apa yang kita patut tahu sebenarnya dalam kehidupan seharian kita. Betul, cikgu? Betul. Okey, jadi kita akan jumpa untuk episod seterusnya dalam kurikulum setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 petang hanya di Didik TV KPM.